Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan I Am Muslim. Okey, hari ini saya akan sambung lagi berkenaan dengan ibadah puasa, iaitu berkenaan dengan golongan yang harus berbuka puasa. Okey, itu sambungan daripada sebelum ni lah. Okey, jadi kita teruskan. Saya akan ulang kaji bersama anda. Okey, keharusan berbuka. Islam agama sesuai fitrah manusia, fleksibel dan mudah diamalkan tanpa membebankan. Surah Al-Baqarah ayat 184 maksudnya, sesiapa di kalangan kamu yang sakit atau musafir, maka hendaklah menggantikannya pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak mampu berpuasa memberi fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Sesiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Namun begitu berpuasa lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui. Riwayat Abu Khari, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang berbuka puasa Ramadan tanpa ada keuzuran yang dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, tidak boleh baginya melakukan qada sekalipun berpuasa sepanjang tahun. Golongan yang harus berbuka puasa: orang yang ditimpa sakit yang boleh memudaratkan diri, orang yang sakit ternak yang tiada harapan sembuh, orang musafir melebihi 2 marhalah. Okey, musafir ni tanpa membuat maksiat lah. Okey, tujuan jangan berbuat maksiat, dikatakan musafir lah. Okey, orang yang tersangat lapar atau dahaga, orang tua yang tidak mampu berpuasa, perempuan mengandung bimbangkan kesihatan kandungan, orang yang membuat kerja berat, perempuan menyusukan anak untuk menjaga kesihatan diri atau anak. Qada maksudnya dari segi bahasa adalah membayar, dari segi istilah mengerjakan semula ibadat tidak sah, tertinggal atau sengaja ditinggal pada waktu dan hari yang lain. Fidyah, sejenis gantian yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu ketika sakit. Contoh fidyah, memberi sedekah kepada fakir miskin makanan asasi secupak bagi setiap hari yang ditinggalkan. Okey, bermaksud kalau dari segi puasa, fidyah puasa, kita perlu memberi secupak lah setiap hari yang kita tinggal. Okey, setiap hari kita tinggal kita perlu membayar secupak. Okey, contohnya kalau di sesuatu tempat tu fitrah kita, zakat fitrah kita RM7. Jadi bahagi 4 lah, RM7 bagi 4 dapat RM1.75 satu cupak. Okey, kalau tak boleh nak bagi beras, makanan asasi, kita boleh bagi duit lah kepada fakir miskin, RM1.75, sama dengan satu cupak. Jadi kalau anda tinggal satu hari, satu cupak lah. Okey, contoh kalau anda tahun ni anda perlu bayar satu cupak, kalau membawa kepada Ramadan yang tahun hadapan akan digandakan kepada 2 cupak. Okey, tetapi puasa tetap ganti satu hari saja. Okey, cuma fidyah yang akan berganda lah. Kalau anda membawa kepada lagi tahun hadapan, selang 4 tahun, anda kena bayar 4 cupak satu hari. Okey, kalau anda tinggal 10 hari puasa pada tahun 2015, 2020 masih belum bayar fidyah, jadi 5 kali lah, 10 darab 5, 50 cupak anda kena bayar. Okey, mereka yang tidak dapat mengqada puasa sehingga masuk Ramadan kali kedua. Okey, ni fidyah. Okey, maksudnya kalau anda tinggal puasa tahun ni, okey, anda kena bayar tahun ni, kena ganti tahun ni. Kalau anda tak ganti sampai bawa ke satu Ramadan tahun hadapan, dikenakan fidyah satu cupak. Jika bawa lagi ke tahun hadapan lagi, 2 cupak dan seterusnya lah. Okey, jadi ada kiraan dia. Kafarah atau kifarah bersetubuh di bulan Ramadan. Maksudnya denda yang dikenakan kerana melanggar sesuatu peraturan atau hukum agama. Maksud lainnya dari segi bulan Ramadan adalah orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka kedua-dua suami isteri tersebut perlu mengqada puasa berkenaan dan suami wajib membayar. Contoh kifarah atau denda yang perlu dibayar jika bersetubuh di bulan Ramadan adalah memerdekakan seorang hamba, atau kalau anda tak mampu memerdekakan seorang hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, okey, tanpa selang. Kalau tak mampu juga boleh memberi makan 60 cupak makanan asasi kepada fakir. Okey, jika bagaimanapun, jika persetubuhan itu dilakukan kerana terlupa, jahil tentang haramnya atau dipaksa ke atasnya, tidaklah wajib kifarah.
Okey, jadi di sini saya memberikan beberapa situasi dan contoh untuk kepada yang wajib qada. Iaitu wajib qada kepada musafir yang diharuskan syarak. Okey, jika musafir tinggalkan puasa, dia wajib qada. Okey, sakit yang memudaratkan jika berpuasa. Perempuan haid, wiradah dan nifas. Perempuan mengandung menyusukan anak kerana bimbang kesihatan dirinya. Dan situasi untuk yang wajib bayar fidyah adalah sakit ternak yang tidak harapan sembuh, orang tua tidak berdaya puasa, wajib qada dan fidyah. Perempuan mengandung, bimbang kesihatan dirinya dan kandungannya. Perempuan menyusukan anak, bimbang kesihatan diri dan anaknya, dan lewat mengqadakan puasa hingga tiba Ramadan berikutnya. Jadi dia wajib qada dan wajib fidyah lah kalau dia lewat hingga Ramadan yang berikutnya. Wajib qada dan kifarah, suami yang melakukan persetubuhan dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan. Okey, jadi suami isteri wajib qada dan suami perlu membayar denda seperti yang saya nyatakan tadilah. Okey. 3 denda tadi iaitu memerdekakan seorang hamba, kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu juga memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 cupak. Hikmah diharuskan berpuasa adalah memberi kemudahan dan kesenangan kepada mereka yang tidak dapat berpuasa, memberi semangat untuk terus mengerjakan ibadah puasa, menjalani kehidupan berlandaskan hukum syarak, mendapat hidayah dan keredaan Allah. Jadi setakat ini saja berkenaan dengan ibadah puasa. Jadi akan ada lagi berkenaan ibadah puasa sepanjang Ramadan lah. Jadi saya akan cuba membuat video yang bermanfaat untuk anda. Kalau anda suka, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.